Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih khusus anda, FBR. Terima kasih banyak-banyak. Kuis. Bulat. Ya, terima kasih banyak-banyak. Silakan duduk. Kalau nak berdiri sampai habis pun tak apa. Yang penting, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam Tak Kuat dalam Masya Allah, fulus. Semua kita perlukan fulus, betul tak? Ya, kita semua nak masuk fulus dalam poket. Ya, tetapi biar kena dengan caranya, betul ataupun tidak. Ya, tapi sebelum tu kita berikan tepukan kepada 30 sen yang akan mengiringi kita hari ini. Lagu-lagu pun dah ada dah sebenarnya. Cuma saya nak tanya sebelum saya buka bicara pada hari ini. Ya, berapa ramai di antara anda semua dah melabur pelaburan duit? Ada tak dekat mana? ASB ada, dekat bank ada. Dekat mana Alung? Alung jangan, bahaya. Tetapi pelaburan ini selalunya kita menyimpan duit kita untuk mendapatkan pulangan yang lebih, kan? Tetapi adakah anda pernah membuat pelaburan akhirat? Kita semua akan tahu sekejap saja lagi. Terus bersama kami dalam Fulus. Dalam sibuk-sibuk kita mencari pelaburan dunia ataupun melabur untuk sesuatu, mendapatkan pulangan yang lebih, tetapi kita juga jangan lupakan pelaburan akhirat. Dan untuk itu kita tampilkan kepada anda hari ini tetamu kita, iaitu Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian. Tepukan kepada Dr. Yasmin. Terima kasih. Yang sudah pun berada bersama dengan saya, merupakan Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sains Islam Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia. Juga merupakan panel syariah Affin Islamic Bank. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, boleh tak kita mulakan bicara kita? Kenapa pelaburan akhirat itu penting, Doktor? Terima kasih Saudara Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Sebentar tadi Saudara Faizal ada menyatakan tentang pelaburan akhirat. Rata-rata hari ini manusia mementingkan tentang pelaburan duniawi. Tetapi indahnya Islam tu, kita berbalik pada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Mulk dan juga surah yang lain juga disebut, manusia ini dijadikan dengan sebaik-baik kejadian dan untuk melihat amal kebajikan kita, yang mana amal kebajikan kita itu untuk melihat siapakah yang lebih baik. Jadi bila mana melihat siapakah yang lebih baik, bukan sahaja amalan di dunia, tetapi amalan di akhirat. Jadi bila dikatakan amalan di akhirat itu, ini termasuklah pelaburan akhirat. Okey, tapi ramai yang tidak nampak sebenarnya. Mungkin pelaburan akhirat ni orang kata, alah itu nanti jauh lagi, so kita tak payahlah nak tumpukan. Kita berada di dunia, kan? Pelaburan dunia itu penting sebab nampak masyuknya, fulusnya nampak. So macam mana, Doktor? Ya, sebab itu kita perlukan mentarbiah diri kita. Tarbiah ni maksudnya mendidik. Ya, kadang-kadang kita ni bila dididik apabila berlakunya kematian, bila berlakunya kemalangan, dan sebab tu kita ini digalakkan untuk mentarbiah diri kita dengan melihat bahawa dunia ini bukan hanya material. Benar, malah pelaburan akhirat ni tidak sebenarnya tidak apa orang kata berbentuk wang tunai semata-mata.
kalau pelaburan dunia ni kita kena masuk wang tunai. Correct. Ataupun beli barang ke emas dan sebagainya kan. Yeah. Tetapi pelaburan akhirat tidak semestinya. Melalui perbuatan kita sendiri, betul Yeah. tak? Mungkin doktor boleh huraikan lagi. Semudah-mudah pelaburan akhirat tu yang mungkin kita boleh buatlah. Semudah-mudah pelaburan akhirat ialah dengan zikir kita. Zikir kita juga adalah merupakan pelaburan. Ya, yang kita tidak sedari. Ya, pelaburan ni ada yang berbentuk material, ada yang berbentuk melalui kalam-kalam kita dan juga berbentuk ilmu. Seperti mana kita tahu dalam hadis yang sangat popular, manusia, anak Adam apabila mati akan terputus amalannya melainkan 3, iaitu amal jariah aja, iaitu ilmu amal yang berterusan, kedua ilmu yang dimanfaatkan dan ketiga anak yang mendoakan ibu bapa. Jadi amalan yang berterusan ini, ya, dia mencakupi sama ada amalan dari segi contohnya kita mensedekahkan harta kita. Harta kita ini bukan saja berbentuk yang kita nampak, tangible. Yang intangible pun boleh juga, iaitu ilmu. Ya. Kedua, pelaburan dari sudut harta. Pelaburan daripada sudut harta, ya, para ulama telah mengklasifikasikan. Ada harta pelaburan yang disebut sebagai wakaf, ada pelaburan yang disebut sebagai sedekah dan pelaburan ini semua dikenali sebagai amal jariah. Jariah ini memberi maksud amalan yang berterusan hingga ke hari akhirat. Baik, sebab doktor sentuhkan tentang wakaf dan juga jariah. Boleh tak doktor huraikan lagi perbezaan di antara kedua-duanya tu? Jariah meliputi sama ada harta yang bersifat yang kita boleh lihat seperti mensedekahkan tanah dan sebagainya ataupun harta yang kita tidak boleh lihat seperti ilmu. Sedangkan wakaf ini konteks dia lebih khusus. Wakaf ini bermaksud kita menahan harta itu, ya, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dipindah milik dan ia menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pemiliknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta ini berbentuk seperti rumah, tanah dan juga sekarang ini kita ada cash wakaf ataupun kita ada wakaf tunai. Yang mana wakaf tunai ini kita rasa dengar macam baru. Boleh ke wakafkan tunai? Tunai kan benda yang bayar hari ini besok dah tak ada. Tapi sebenarnya wakaf tunai telah dipraktikkan sejak tahun abad kedua Hijrah lagi, ya, oleh Imam Zuhri. Kalau katanya wakaf ini adalah untuk mendirikan pusat karaoke. Contoh. Karaoke Islamik ke? Betul, semua nyanyi lagu nasyid je. Kan? Macam mana tu? Saya tak tahulah sama ada karaoke Islamik itu ada lagi ke tidak. Tapi sebenarnya tentang hukum wakaf pun, wakaf hanya dibenarkan kepada perkara yang bukan maksiat. Ya. Kalau untuk maksiat itu kita tahu dia memang untuk bina pusat hiburan, pusat urutan, maka tidak bolehlah. Okey, baiklah, kita berhenti seketika dan kita nak dengar dulu apa pendapat orang ramai tentang pelaburan akhirat, terutamanya tentang wakaf dan jariah. Jom saksikan. Wakaf ni apa yang saya faham macam satu barang diberikan kepada untuk kegunaan ramai. Contohnya buku Yasin ataupun contohnya tanah wakaf untuk bina sekolah ataupun masjid. Mungkin apa yang saya faham wakaf ni satu macam pondok tau. Pondok yang orang boleh lepak dalam tu. Itu dia, ramai yang tahu dan juga ramai yang buat-buat tahu tentang wakaf dan jariah. Tapi tak apa, kita akan teruskan perbincangan bersama ahli panel kita iaitu Dr. Yasmin. Dan juga kita ada seorang lagi tetamu merupakan selebriti. Terus bersama Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Malaikat mangga berkualiti tinggi. Selesa dipakai orang di mana-mana dan ke mana saja.
Bangga Bersarung Mangga. MashaAllah, welcome to a special episode of Reflections here at TV Al Hijra. I'm your brother Suhaib Webb from the compound known as America. What does taqwa mean? To leave sin and increase the obedience of Allah. The Prophet ﷺ said, "Thalatha, 3 types of people will taste halawat al-iman. Inna alladhina amanu wa amilu salihat siyaj'ala lahum ar-rahmanu wudda." And also the love of our beloved Prophet ﷺ has roots. What are those roots? Knowing his seerah, knowing his history, knowing his lineage. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. What's with Allah lasts. You're watching Reflections here at TV Al Hijra, a special here inshallah, alhamdulillah, with our brothers and sisters. Stay tuned for more episodes right here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Selamat kembali menyaksikan Fulus. Kita bersama dengan Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian. Dan tadi doktor dah menerangkan serba sedikit tentang pelaburan hari akhirat. Tapi sekarang ini kita tampilkan tetamu kita yang kedua. Merupakan seorang artis yang bernama Amanda Misbun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amanda, manis sekarang penampilan barunya. Alhamdulillah dah setahun lebih macam ni kan. So anak yang pertama macam mana? Okey. Alhamdulillah okey, sihat. Kabarnya saya dengar on the way untuk yang kedua. Betul ke? Betul. Ya, dah berapa bulan dah? Nak masuk 4. 4. Amboi, yang pertama tu Tahun sebulan. Tahun sebulan. Oh, ekspres jugalah ya. Ekspres rakyat sikit. Sekarang ni macam mana dah setelah berubah penampilan ni, adakah aktif lagi berlakon? Lepas saya habis pantang, saya cuba untuk berlakon balik tapi kena lebih selektif dengan watak yang diberikan. Memang itu yang awak minta kepada producer semua kan? Betul. Okey, sesuatu yang bagus sebenarnya. Dan kita bercakap hari ini tentang pelaburan akhirat. Apa yang Amanda rasa Amanda tahu tentang pelaburan akhirat ni? Pelaburan akhirat ni macam kita keluarkan harta ataupun duit kita untuk kegunaan orang lain. Itu yang saya faham lah. Kegunaan orang lain? Oh, betul Betul. Macam rumah, nak buat rumah anak yatim ke. Kegunaan orang lain ni tu. Ya, betul. Tadi kita dengar macam lain je doktor cakap. Oh ya ke? Lebih kurang kot. Tapi tidak semestinya harta sebab daripada segi amalan kita, zikir pun ya juga. Jadi boleh tak Amanda terangkan mungkin sesuatu yang dah Amanda lakukan, kita tak nak macam Amanda rasa macam nak menunjuk show off dan sebagainya, tetapi mungkin boleh bagi contoh lah supaya dapat diikuti. Mengikut kemampuan saya lah kan. Macam kakak ipar saya pergi Mekah, saya bagi duit sikit untuk dia beli Al-Quran untuk letak dekat masjid kat sana. Itulah. Dan okey, wakaf ni sebaik-baiknya kalau macam Al-Quran tu, kita selalu tengok ni, apa Al-Quran ini diwakafkan oleh sekian. Ada yang tulis nama. Itu macam mana pula kira? Ada yang tulis hamba Allah saja. Ya, itu terpulang. Tidaklah jatuh hukum wakaf itu akan hilang pahalanya jika kita menyebut siapanya, tetapi terpulang kepada pemberi wakaf sama ada ingin meletakkan namanya ataupun tidak meletakkan namanya, terpulang. Tapi insya-Allah jika niatnya ikhlas akan dikira. Okey, yang tentang tadi ada persoalan tentang orang bukan Islam. Ya. Boleh memberi wakaf dan menerima wakaf, itu kita nak tanya kepada doktor. Sebenarnya ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i tidak meletakkan syarat. Hanya orang Islam saja yang boleh berwakaf. Wakaf ini hukum dia seperti sedekah. Boleh diterima dan boleh diberi oleh orang bukan Islam. Tetapi ada beza. Orang bukan Islam yang memberikan wakaf, dia akan menerima ganjaran di dunia. Sedangkan orang Islam menerima ganjaran itu di dunia dan di akhirat. Dan ini disebut oleh Allah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang bermaksud Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan baik orang Islam yang akan diberi ganjaran di dunia dan di akhirat, manakala orang yang bukan Islam akan mendapat ganjarannya ketika di dunia. Itu dari sudut pemberi. Manakala dari sudut penerima, orang bukan Islam dan juga orang bukan Islam sama-sama kita boleh benefited from harta yang diwakafkan
ini tadi. Tetapi harta yang diwakafkan ini tadi bukan sahaja bukan Islam saja yang ada hukumnya. Orang Islam yang menerima pun ada hukumnya, iaitu tidak boleh digunakan harta wakaf ini untuk tadi tujuan maksiat. Ini pun tak boleh. Okey, itu yang macam sensitif sikit. Katakan macam Amanda seorang pelakon kan. Mungkin ada artis lain lagi, penyanyi dan sebagainya. Kita tak tahu sejauh mana, tetapi macam mana artis ini boleh membuat wakaf? Contohnya daripada pendapatan apa yang mereka dapatlah daripada lakonan, hasil kerja seni dan sebagainya. Adakah sumber itu dah sensitif ni soalan ni. Ya, sumber. Jadi sumber ini bila mengatakan tentang sumber ni dia ada sumber yang halal, sumber yang haram, sumber yang syubhah. Nabi pun menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal tu jelas, yang haram pun jelas. Tapi kalau yang haram ni kita tengok dulu, haram tu macam mana? Kalau dia jadi Robin Hood, dia curi barang, aku nak curi barang daripada datuk sekian-sekian untuk aku wakafkan. Tak boleh. Sebab harta yang dicuri ni, hukum asalnya kena dipulang. Kalau dia niat dia mencuri, dia nak wakafkan tak jadi. Dia tak boleh nak memutihkan perbuatan dia tadi. Jadi kalau harta curi memang haram, memang tak boleh lah. Tapi kalau harta syubhah. Harta syubhah ni contohnya kalau kita bekerja, kadang-kadang sambil-sambil bekerja kita buat part-time online business. Itu pun antara rezeki-rezeki syubhah. Jadi harta syubhah ni boleh dibersihkan, boleh diputihkan melalui wakaf, melalui sedekah dan juga amalan-amalan kita yang berbentuk kita memindahkan harta tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Lega sikit dengar Alhamdulillah. Lepas tu saya ada soalan. Kalau macam ada keluarga ni dia mau warisi harta, tapi adik-beradik ni dia bergaduh berebut harta tu, boleh tak ketua keluarga tu drama? Ini si drama awak berlakon ke apa? Itulah saya terus rasa macam nak tanya kan, kebetulan. Jadi kejadian sebenar cik. Tak adalah. Lepas tu adik-beradik dia bergaduh untuk harta tu, boleh tak ketua keluarga tu sedekahkan harta tu untuk wakaf? Sedekah. Okey, adakah term dia sedekah ataupun dia bagi wills ataupun dia bagi contoh macam wasiat? Ya, Nabi ada bersabda, sebenarnya harta orang yang meninggal ini adalah hak milik pewaris. Ya, kadang-kadang kita rasa kita ada 3 anak. 3 anak ni paling sayang kat A, paling menyampah kat B, yang sikit-sikit C. Tapi ikut hukum Islam, semua ni lelaki dia kena bagi sama rata. Sebab Allah yang lebih tahu hikmah. Walaupun kita paling sayang kat A, paling menyampah kat C, paling 50-50 kat B ni tadi. Tapi Allah yang tahu hikmahnya. Hukum miras pewarisan harta adalah hukum yang wajib kita ikuti. Jadi kalau niat dia tadi, dia contohnya dia memberikan wasiat, untuk dia wasiatkan semua harta dia supaya adik-beradik tak bergaduh, tak boleh. Kerana wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Itu pun 1/3 dah banyak. Okey, jadi dia boleh nak bagi semua orang lain, tapi dia kena ingat ada 2/3 itu adalah hak milik ahli waris yang mana wajib diberikan. Jadi sebenarnya itu yang termasuk hukum faraid apa semua. Ya, hukum faraid memang wajib. Memang wajib kita ikut. Doktor, satu lagi soalan. Adakah di Malaysia ni ada institusi yang menawarkan khidmat wakaf ni? Oh, banyak. Kita ada wakaf ni, sama ada institusi yang menawarkan khidmat wakaf ni banyak. Contohnya seperti contohnya cash wakaf, kan? Ada yang swasta dan ada juga yang kerajaan. Macam cash wakaf ni contohnya kita boleh berikan duit seperti tadi yang mana saudara Faizal sebut, cash money ni akan diinvestkan dan laba ataupun untung daripada cash wakaf ni tadi akan disedekahkan. Ada contohnya badan kerajaan, kita ada Jauhar, dan contohnya macam kita juga ada produk-produk yang menggalakkan wakaf. Contohnya di Afid Islamik kita ada sedekah charity account yang mana kita buka, dan itu adalah untuk niat untuk kita memberikan amal jariah pun ada, insya-Allah. Memang kita banyak. Amanda sendiri dah ada buka akaun di institusi tertentu? Belum. Saya ada niat juga tu. InsyaAllah lepas ni boleh jumpa doktor, dapatkan panduan ya. Okey, kita akan buka soalan kepada penonton selepas ini. Mereka juga pastinya ada kemusykilan tersendiri. Tapi sebelum tu kita berehat dulu dan kembali bersama kami dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan.
Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. Dapatkan Al-Quran dan Al-Quran Terjemahan Pelangi. Terbitan Pustaka Darul Iman yang pertama di Malaysia. Al-Quran Darul Iman sentiasa di hati anda. Kembali menyaksikan Fulus dengan tajuk pelaburan akhirat, terutamanya yang berkaitan dengan wakaf dan juga jariah. Ramai juga yang bertanyakan ni, jariah kita tahulah kan, kita punya sedekah dan segala-galanya tentang apa? Ilmu harta dan sebagainya. Tetapi wakaf ni, syarat-syarat dia tu secara lebih khusus boleh tak doktor terangkan? Jadi pertamanya kena harta kita dan kemudian ia itu bermanfaat dan juga dia bersifat kekal. Kekal ni ia sifat yang relatif, bukanlah kekal selama-lamanya, tapi maksudnya ia boleh berterusan dan digunakan untuk perkara yang menepati syarak. Okey, contohnya macam katakan orang itu ada duit yang banyak dan juga melabur untuk masjid. Dia punya masjid menggunakan 1% duit dia lah kan. So adakah itu pun dikira wakaf? Ia termasuk wakaf yang mana saya sebut tadi, iaitu cash wakaf ataupun wakaf tunai. Sama ada ulama ada membicarakan keharusan untuk membeli bangunan tanah masjid, itu memang kita dah mafhum, untuk membelikan sejadah, untuk memberikan kapet, memberikan peralatan-peralatan dalam masjid juga dikira sebagai wakaf yang dibenarkan. Slipper yang nak pergi ambil wuduk. Ya. Terdapat satu hadis yang sangat istimewa. Nabi SAW ada bersabda, sesiapa yang mewakafkan kudanya kerana keimanan kepada Allah dan yakin dengan janji Allah yang benar, maka makanan kuda, minuman kuda, tahi kuda, kencing kuda, semua itu akan ditimbang di hari akhirat menjadi pemberat di mizan pada hari akhirat. Jadi betapa manisnya, cantiknya Islam ni. Wakaf ni bukan benda yang kita nampak ala 20 sen je, tak. Ya, kita beri sedekah, kita bagi slipper. Slipper masuk tandas, tak. Slipper tu orang masuk tandas, segala kegunaan orang pergi tu, walaupun singgah sekejap ke masjid untuk masuk tandas, tetap dikira sebagai sedekah di hari akhirat. Baik, satu lagi soalan. Orang yang nak memberi wakaf, apakah syarat-syarat yang perlu ada pada orang itu? Mungkin daripada segi umur ke? Kemampuan mungkin? Okey, terima kasih Cik Faizal. Saudara Faizal, ya. Jadi orang yang memberi wakaf dia ada beberapa syarat. Antaranya dia mesti akil dan mesti baligh. Kenapa akil dengan baligh? Kanak-kanak ni dia tak boleh berikan wakaf sebab dia tidak boleh berfikir dengan secara matang. Dan kenapa akil? Orang gila dia tak boleh beri wakaf sebab macam mana dia nak beri wakaf? Dia pun tak tahu dia boleh cakap betul ke tidak. Dia tidak ada kewarasan. Tapi orang gila ni masuk syurga dah kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Dan juga orang yang bankrupt. Orang bankrupt saya tak boleh sebut kuat-kuat. Orang bankrupt pun tidak boleh memberikan wakaf. Itu sebab dah apa? Kuat tu. Kuat dah. Sebab sensitif kan. Sebab daripada dia mewakafkan harta dia untuk kegunaan orang ramai, lebih utama pada dia untuk dia bayar hutang. Itu syarat-syarat orang yang memberi wakaf. Baik, kita buka soalan kepada penonton-penonton kita ni. Ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Doktor. Saya Razwan. Saya ingin bertanya satu soalan. Bolehkah sekiranya saya tidak mewakafkan sebagai harta awam, tetapi mewakafkan kepada keluarga saya sahaja? Terima kasih. Maknanya bukan kepentingan untuk orang awam lah. Tapi I punya family. I nak wakaf untuk family I je. Orang lain jangan. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Razwan. Jadi wakaf ni dia ada dua. Sama ada wakaf kepada ahli keluarga ataupun wakaf kepada orang awam. Jadi wakaf kepada ahli keluarga ini dibenarkan. Contohnya ni namalah Mamat bin Pion. Saya nak menyedekahkan harta saya, mewakafkan harta saya untuk kegunaan anak-anak dan cucu-cucu saya. Jadi tidak menjadi masalah. Kerana wakaf ataupun sedekah yang terbaik ini adalah untuk ahli keluarga. Kerana sedekah kepada orang lain
akan mendapat 1 pahala sedekah, tetapi sedekah termasuk juga wakaf kepada ahli keluarga akan mendapat 2 pahala, iaitu pahala sedekah dan juga pahala bersilaturahmi. Tidak menjadi masalah, insya-Allah. Soalan seterusnya, cik adik kita yang cantik manis. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Saya Syahita dari Kolej Universiti Islam Selangor. Saya ada satu soalan. Bolehkah kita serahkan kepada pihak bank untuk menguruskan harta kita tu? Terima kasih. Terima kasih adik Syahita. Jadi untuk pengurus ataupun dia juga sebut sebagai pengawas harta wakaf ni, sebenarnya kalau kita tengok kisah Saidina Umar Al-Khattab ketika dapat harta tanah daripada perang Khaybar, beliau sendiri menguruskan harta beliau dan kemudian beliau memberikan amanah tersebut kepada anak beliau iaitu Hafsah untuk menguruskan harta wakaf ini tadi. Jadi kepada tentang memberikan harta wakaf untuk diuruskan oleh pihak lain termasuklah pihak bank tidak menjadi masalah. Ya, yang penting kita berurusan dengan bank berkenaan yang menawarkan produk ataupun servis untuk menguruskan harta wakaf kita terpulang dan ia bergantung kepada servis yang ditawarkan dan sebagainya tidak menjadi masalah. Yang boleh dipercayai lah, jangan yang ragu-ragu. Bank semestinya dipercayai. Maknanya kalau bukan bank tu dia pergi ikut orang tengah ke yang belum institusi yang tidak berdaftar. Betul. Okey, kita nak berehat seketika dan kita nak ke soalan kuis mingguan kepada penonton di rumah yang setia bersama dengan kita dan juga kita ada hadiah juga untuk mereka yang menjawab soalan terkumpul. Ayo kita saksikan apakah soalannya pada minggu ini. Ya, mungkin satu kesimpulan yang doktor boleh buat tentang pelaburan akhirat. Silakan doktor. Ya, pelaburan akhirat ni sekiranya kita ingin simpulkan ya, Saudara Faizal, ini adalah sebaik-baik pelaburan yang mana dividennya, keuntungannya berlipat kali ganda yang kita tidak nampak. Inilah cabaran kita untuk mendapatkan hasil yang kita tidak nampak secara materialnya tetapi ganjarannya lebih dan berterusan di hari akhirat berbanding dengan pelaburan di dunia yang mana kita boleh beza-bezakan antara bank, antara institusi, kalau saham dan sebagainya kita boleh nampak, tetapi inilah cabaran kita pelaburan akhirat yang mana kalaupun pelajar, student yang kita tak mampu untuk mewakafkan, harta pen pun kita boleh wakafkan, itu pun dikira wakaf. Kalau kita tak perlu menunggu sehingga kita ada berelong-relong tanah, tetapi cukup sekadar dengan harta yang sedikit diwakafkan, ikhlas lillahi ta'ala, insya-Allah akan diterima ibadah. Baik, untuk itu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak tumpukan kepada Dr. Yasmin Hanani sekali lagi dan juga tetamu kita di artis kita iaitu Amanda Misbah. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang dibicarakan dan di samping kita mencari pulangan yang lumayan untuk pelaburan dunia semestinya. Jangan dilupakan pelaburan akhirat yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, insya-Allah. Dan bertemu lagi dalam Fulus minggu hadapan macam biasa hari Jumaat 9 malam di TV Al Hijrah. Assalamualaikum. Uti albi bisaraha hayya namai dilkaraha syakirina kulli nama ba'idillani fatana merenungi luar jendela mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta, berpesta berbagi botol bergelimpangan, kekasih muda bukan takkan berpegang tangan. Sekiranya berlaku kematian, harta yang di bawah you ni, siapa yang nak uruskan? Belum ya. Belum lagi. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tak ada siapa, Tuan Haji. Saya boleh tolong uruskan. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.